Dia tak usik tanah kita, dia tak usik pemerintahan Islam kita dulu kata Melaka ada pemerintahan Islam. Dia tak usik semua. Adakah kita marah dia? Tak. Soalan dia ubah semua. Dia ubah. Oleh kerana kata kelemahan khalifah Islam dahulu, maka jatuh pemerintahan Islam yang menguasai kata dunia ketika itu jatuh. Terakhir jatuhnya Khalifah Utsmaniyah Turki. Jatuh. Bila jatuh tu tak bangun-bangun sampai sekarang. Dulu Islam hebat. Islam hebat. Bila selepas saja sahabat Nabi dalam pemerintahan, selepas saja Khalifah Islam, tersebarnya Islam, buka India sampai ke negeri China. Sa'ad bin Abi Waqqas kuburnya di negeri China. Kita pergi China ada kubur Sa'ad bin Abi Waqqas. Buka Baghdad, pusat ilmu. Buka Spanyol, Andalus dulu, pusat ilmu. Orang-orang barat datang mengaji di bumi Andalus, merubah pemikiran mereka. Segala ilmu ada di situ, sainsnya, semua dan sebagainya. Berkembang ilmu-ilmu di situ. Mereka balik bawa teori-teori Islam itu bercanggah dengan teori-teori gereja. Ada yang balik dibunuh, ribuan dibunuh kerana balik bercanggah dengan gereja. Kembang hebat Islam ketika itu menguasai ilmu. Hebat Islam ketika itu. Tapi lama kelamaan Islam itu kata lemah. Pemerintahannya menjadi Lahore, berpoya-poya, keimanan tak kurang, semua bermewah-mewah, sekali lemah dan akhir sekali mudah dijatuhkan. Jatuh terakhir Khalifah Islam, Khalifah Utsmaniyah Turki 1924, habis negara-negara semua dijajah. Mereka bagi-bagilah ni Bahrain, ini Maghribi, ini Tunisia, ini bagi-bagi semua cocok-cocok. Dulu semua Palestin semua di bawah pemerintahan Khalifah Utsmaniyah Turki. Semua tu di bawah Khalifah, satu Khalifah Islam. Habis nak bangun balik hari ni payah, susah. Jadi mereka jajah dan mereka nak bebas, nak merdeka. Tahu habis semua dia pernah merdeka, tetapi mereka tidak akan beri kemerdekaan begitu. Sebab itu Gladstone bercakap dalam Parlimen British, dia kata kita tidak akan bebaskan negara di bawah jajahan kita ini sekiranya mereka berpegang dengan buku ini, Quran. Kita tak akan beri. Tahun 45-46 kebangkitan rakyat tanah Melayu, wujudnya parti-parti politik, API, Awas, Angkatan Pemuda Insaf, Angkatan Wanita Sedar, Parti Peta, Parti Batas, Parti KMM, lagi semua parti-parti Melayu ni dia bergabung di bawah satu nama Putra. Kemudian parti-parti Cina, India ni dia bergabung so MCJA, bergabung untuk menuntut kemerdekaan. Bergabunglah dulu Pakatan Rakyat dah bergabung Melayu dengan bangsa asing, gabung dah supaya, dan perlembagaan rakyat telah diwujudkan. Satu perlembagaan rakyat diwujudkan supaya British tinggalkan negara ini, serahkan negara ini balik pada empunyanya. Jadi memang dah British nampak nak bagi dah, tapi kewujudan Hizbul Muslimin itu yang membimbangkan British. Tahun 48 Hizbul Muslimin di waktu penumbuhan perasmiannya di Gunung Semanggul, kehadiran manusia ketika itu hampir 10,000 orang. Ini membimbangkan. Sebab apa? Hizbul Muslimin mahukan penjajah ini keluar daripada tanah Melayu dan gantikan dengan sebuah negara Islam. Yang ini yang tak mahu. Yang ini dia tak mahu. Dia tak mahu mempusakai kemerdekaan. Dia nak bagi kemerdekaan tapi dah janji dah dulu, kita tak akan beri kemerdekaan ini kepada mereka yang berpegang dengan Quran. Hizbul Muslimin maknanya rakyat tanah Melayu nampak siapa lagi yang ni
Hizbul Muslim, satu parti dominan Melayu yang menjadi tarikan orang-orang tanah Melayu ketika itu. Perasmian saja hampir 10,000 orang di Gunung Semanggur. Dulu bukan, hari ini ada kenderaan Express apa semua kenderaan. Ada Morris Minor saja. Itu pun dipakai oleh Dibu, dirusak ketua polis. Yang lain semua berjalan kaki, berbasikal, naik kereta api. Bayang 10,000 hari ini kita boleh himpun orang 10,000 datang. Maknanya itu yang membimbangkan British. Cukup bimbang macam mana nak tangani ni. Kalau silap-silap terserahnya kemerdekaan ini kepada dia ni, Hizbul Muslim ni. Panggil tu Hendra Gini bawa mai. Yang bubuh nama Sir Hendra Gini, punya sekolah Hendra Gini, jalan Hendra Gini, dia Yahudi. Freemason. Yahudi. Dia Yahudi. Pakar Sarah. Dia yang bertanggungjawab menubuhkan negara Arab Israel di bumi Palestin. Dia tipu Arab, dia tipu Jordan, dia tipu Mesir, dia tipu semua. Nah, terwujud sebuah negara Arab Israel di bumi Palestin. Hari ini tengok apa yang berlaku, jasa dia. Dan dia cukup pakar. Mari sini, macam mana nak menangani kebangkitan rakyat. Itu dia wujud macam-macam. Dia bakar jambatan, dia bakar kampung, dia bakar apa semua. Diharamkan parti politik. Semua haram. 48 bulan saja Hizbul Muslimin diwujudkan. Haram. Hizbul Muslimin, kalau kata Hizbul Muslimin, semua parti-parti politik diharamkan. Tujuan apa? Supaya dapat haramkan Hizbul Muslimin. Dia haramkan semua. Parti baluan kanan ke, baluan kiri ke, haram semua. Tapi yang ada waktu itu satu. Parti yang tak haram. Parti apa? Parti UMNO. Mana ada? Dia diwujudkan oleh pegawai-pegawai kerajaan British. Tengku Brahman sebenarnya pegawai kerajaan British. Itu Razak pegawai kerajaan British. Itu Hussein On, Kapten tentera British. Inilah dia yang dia haramkan semua. Lari berselerak pimpinan-pimpinan ni. Ada yang diam, ada yang terus, ada yang masuk UMNO. Yang dekat kalangan Hizbul Muslim masuk UMNO. Wujudkan satu badan ataupun wujudkan dalam UMNO tu bina kata ni kan. Agama punya kan? Duduk dalam tu sebab nak bergerak agama tak boleh. Jadi yang lari apa semua, jadi kemerdekaan diberikan kepada yang tidak mahu ataupun yang mengekalkan dasar penjajahan. Itu tinggal lagi. Sebab itu kita kena bebaskan balik, merdekakan balik segala-galanya itu supaya min ibadatil ibad ila min ibadatillah. Daripada memperhambakan diri sesama hamba, maknanya segala perlembagaan, segala undang-undang tu manusia yang buat. Kenapa kita tunduk kepada manusia? Dan kita kena kembalikan kepada Islam yang sebenarnya. Mesti tunduk kepada Islam. Selagi itu kita tidak merdeka. Kita belum merdeka. Kena berusaha untuk tunduk segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Rubi' bin Amir, seorang sahabat Nabi, dia datang dalam peperangan, satu peperangan Parsi, tak silap saya. Parsi, Rostam, panglima Parsi ni tadi, dia datang pergi kat kemah Rostam ni tadi. Dia naik kuda, dia pegang cucuk-cucuk lapet yang Rostam tadi, dia masuk. Rostam kata biar pergi, dia masuk. Dengan beraninya dia masuk. Rostam kata, kenapa kamu datang nak serang kami? Jadi Rostam ni Rubi' dia tak bagi tahu. Dia kata kami datang nak luaskan jajahan kami. Negara kamu kaya, kami nak kau. Kami nak ambil segala benda harta enggak. Dia kata kami diutus, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu adalah untuk membebaskan kamu yang isi dalam nyentir rakyatnya daripada memperhambakan diri sesama hamba kepada memperhambakan diri kepada Allah. Daripada kezaliman agama kepada keadilan Islam. Daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan hari akhirat. Itu tujuan Islam. Dia datang. Nak bebaskan semua, tak kira Islam ini rahmat untuk semua. Tak kira orang kafir ke, hatta binatang sendiri pun mendapat rahmat daripada kehadiran Islam.
Binatang semua pun dapat. Iza zabahtum fahsinul zibah. Kalau kamu nak sembelih binatang, perelokkan sembelihan. Sampai binatang pun Nabi sebut nak sembelih, elokkan sembelihan. Asap itu yang disunatkan, asap pisau tajam. Binatang tu jangan bagi dia tengok kawan dia. Kita sebelah-sebelah je sembelih kan. Jadi maknanya antara perkara-perkara sunat, maknanya hormat dia. Maknanya walaupun dia itu binatang, tajamkan pisau, betul, supaya dia tidak rasa sakit. Kalau kamu nak bunuh dia, fahsin lah, perelokkan cara pembunuhan. Jangan bagi sampai menyiksa dia binatang. Nabi dalam satu peperangan, Nabi lalu-lalu tengok ada satu anjing yang sedang menyusukan anak-anak dia. Nabi minta seorang sahabat tolong jaga anjing supaya jangan dipijak oleh kata kuda-kuda daripada tentera Islam. Walaupun dia seekor anjing, itu Islam. Apatah lagi manusia. Sebab itu Islam dia datang nak bebaskan manusia ini daripada perhambaan, daripada tekanan, daripada penyiksaan, kezaliman, ketidakadilan semua. Kalaulah kamu boleh kenakan rakyat 20 sen. 20 sen. Ustaz 20 sen, budak-budak jatuh bawah pun tak ambil. 20 sen jatuh bawah tak ambil 20 sen. 20 sen tak isi minyak kita. 20 sen lah. Maknanya kenaikan 20 sen itu 10.5%. Kalau tuan-tuan guna kalau anak kita guna RM500 satu bulan duit minyak pergi ulang balik, maknanya kena ada tambahan lebih kurang 10%, RM60. 50 dekat kata dekat RM60 lah sebulan tambahan, hanya 20 sen. Kemudian RON 97 tak ada subsidi, RM2.70 asalnya. RON 95 RM2 sekupang, ada subsidi 63 sen. Najib kata kalau 63 sen campur RM2 sekupang jadi RM2.73. Yang RON 97 tak ada subsidi RM2.70. Macam mana RON 95 lebih mahal daripada RON 97? Minyak yang kualiti rendah lebih mahal daripada minyak yang mahal. Semalam naik 15 sen, padahal betul. Bila orang dah tahu pemungkar tanya naik. Jadilah hari ini RM2.83. 85 sen. Mahal kan, memang mahal. Dia kata RON 87. Asal orang dah tahu. Siapa yang kena? Tuan-tuan lah kena. Potonglah elang dia kalau betul berlaku adil kepada rakyat. Potong elang, potong apa semua. Kita nyewa, potong apa semua, belanja ke rakyat hari raya, hari-hari rumah terbuka itu semua membazir. Buat apa? Buat gambar, buat bendera Malaysia daripada beras. Tabuk beras. Ada orang kita yang tak makan. Ada orang kita beli dekat kedai kemunti itu RM5 beras, RM5 dengan telur 3 biji. Beli RM5 beras. Orang kita beli satu gampit 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo, dia beli minta RM5. Paksa bubur RM5. Minta telur 3 biji. Beras lambat jadi buat tangkap gambar Malaysia. Sebab itu kita faham bahawa Islam dia datang nak bebaskan perhambaan ini daripada perhambaan yang manusia buat, undang-undang manusia dan sebagainya, kepada perhambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat keadilan Islam. Sebab itu Abu Ubaidah ambil Al-Jarrah waktu di Syam, dia jadi gubernur Syam. Rakyat Syam ketika itu ramai yang Kristian, Katolik. Jadi orang bukan Islam kena bayar jizyah. Jadi jizyah barulah hak mereka dijaga dan sebagainya. Dan sampai berita Rom nak serang Syam. Rom nak serang Syam, Abu Ubaidah suruh hantar perisik tengok kekuatan Rom bagaimana.
pergi hantar tengok, ui, kuat.